Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan, ayah-ayah ibu yang mana yang ada anak, siapa-siapa yang ada anak, khususnya anak kecil, saya sarankan tonton. Sebab apa? Sebab video ini mungkin akan bantu tuan-tuan puan, khususnya ayah ibu, untuk merawat masalah anak susah tidur. Khusus perbincangan pada video kali ini melibatkan gangguan yang lebih dikenali sebagai gangguan Ummu Sibyan. Jadi sebelum tuan-tuan puan lupa, jadi saya minta tolong tag, tolong komen dan tolong share video ini kepada sama ada isteri, ibu ataupun sahabat-sahabat kita yang mungkin ada anak kecil ataupun yang ada masalah ini. Okey, jadi kita masuk pada perbincangan kita. Okey, ada beberapa faktor kenapa anak-anak susah tidur malam. Maksud susah ni sama ada bila dia tidur terjaga ataupun dia tak boleh tidur. Contohnya yang pernah berlaku, kes-kes kita, dia asyik menangis je, menangis tak henti-henti. Menangis pula menangis yang bukan menangis biasa-biasa. Menangis disebabkan menangis yang berpanjangan ataupun menangis yang kuat seperti mana dicubit ataupun menangis ketakutan. Jadi kalau kita tengok pada faktor-faktor secara ringkas yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan puan, walaupun banyak lagi. Contohnya anak kecil kita ada masalah pada pembuangan. Contohnya dia tak selesa, dia buang air kecil ke ataupun buang air besar ke. Itu satu faktor yang menyebabkan dia susah tidur ataupun dia tak selesa ataupun dia terjaga. Yang kedua disebabkan masalah fizikal, demam, asma ataupun masalah-masalah lain. Termasuk juga yang ketiga ini masalah gangguan persekitaran, cuaca, suhu, aircon terlalu sejuk ke ataupun terlalu panas sampai dia berpeluh ke, dia ruam ke. Dan fokus kita ialah pada video kali ini ialah keempat masalah berkaitan dengan gangguan jin. Okey, berkaitan dengan gangguan jin ini saya akan zoom in khusus kepada masalah gangguan jin yang lebih dikenali dengan nama Ummu Sibyan. Okey. Baik. Gangguan pada anak kecil ini, tuan-tuan dan puan, lebih dikenali sebagai jin Ummu Sibyan. Apa itu Ummu Sibyan? Ummu Sibyan itu satu gelaran kepada seekor jin yang mana lebih terkenal sebagai jin yang suka mengusik anak-anak kecil. Jadi kalau contoh tuan-tuan dan puan, mungkin yang ada masalah anak selalu terjaga ataupun dia terkejut ataupun bila malam dia menangis seorang-seorang, ketakutan macam dikejar ke apa ke. Kebiasaannya pada ghalibnya pengalaman-pengalaman perawat ni itu disebabkan oleh jin Ummu Sibyan. Dikatakan jin Ummu Sibyan ni disuka kepada kanak-kanak. Dia akan kacau kanak-kanak. Bukan saja pada waktu tidur, bahkan pada waktu jaga. Contoh macam dia akan nampakkan diri dia kepada kanak-kanak tersebut sehingga menyebabkan budak tu jadi ketakutan. Ataupun juga dia akan kacau. Yang lebih teruk lagi kalau memang tak ada perlindungan ataupun tak ada pagar dalam rumah tangga ataupun dalam rumah dia, mungkin anak tu sendiri akan dicuit ataupun dikacau pada fizikal dan jasad dia, insyaAllah. Itu memang ada juga berlaku. Benda tu tak pelik lah. Ya? Okey, jadi ada beberapa faktor yang kita boleh pertimbangkan kenapa berlakunya masalah gangguan ni. Yang pertama, kita kena faham bahawa anak-anak ni dia merupakan kita panggil masih suci. Dia masih suci, dia tidak ada dosa, dia tidak ada siapa-siapa yang dengki, dia tak pergi kerja, dia tak pergi, kita kata, berkawan, bersosial, tak ada. Jadi tak ada sebab untuk dia orang hantar, tak ada sebab untuk dia kena gangguan-gangguan seperti sihir dan sebagainya. Jadi biasanya yang pertama disebabkan apa? Disebabkan oleh kerana gangguan yang ada pada penjaga dia, iaitu mak ayah dia. Biasanya macam tu. Maksudnya kalau contoh mak ayah dia ada gangguan sihir ke, saka ke, ataupun gangguan-gangguan yang melibatkan gangguan jin, biasanya anak itu lebih mudah terkena. Sebab apa? Sebab pintu masuk dia melalui mak ayah. Jadi kalau contoh macam ni, biasanya kita akan rawat mak ayah sekali lah. Okay, yang kedua,
Gangguan pada rumah. Ini memang real berlaku. Baru-baru ni ada orang call kami bagi tahu, "Ustaz, tolong rumah dia tu ada macam-macam bunyi dan anak dia pernah ternampak kelibat." Macam-macam lah. Dan waktu kita call tu, dia cerita tu call tu, saya sendiri dengar dekat telefon tu bunyi orang sergah macam macam tu. Banyak kali. Tapi kita pun tak tahulah kan. Ingatkan ada orang main-main. Lepas kita tanya, "Akak, abang ada tak orang dekat sebelah tu?" Dia kata, "Tak ada anak-anak kat bawah, ada dia 2 orang je." Saya kata, "Saya dengar ada orang sergah." Okey. Dia dah takut. Rupanya isteri dia tak pernah cerita dekat suami dia. Memang isteri dia selalu dengar ada orang sergah dalam bilik air. Wallahualam, tapi itulah cerita dia. Jadi tuan-tuan puan, faktor yang kedua mungkin disebabkan oleh kerana apa? Kerana gangguan pada rumah. Gangguan pada rumah yang mungkin dia tak pagar ataupun ditembusi kerana macam-macam faktor. Jadi pun boleh disebabkan oleh gangguan, insya-Allah. Baik. Ada satu lagi faktor, iaitu faktor ain, yang tu saya tak nak bincang lah. Itulah tajuk yang lain. Saya nak fokus kat sini ialah pada masalah gangguan jin. Okey. Macam mana saya nak rawat? Okey, yang ni yang paling penting. Kalau kita dah tahu faktor, kita dah tahu simptom-simptom, kita dah tahu dah anak kita tu selalu macam tu, ataupun jiran kita, ataupun adik-beradik kita, apa cara nak rawat? Okey, yang pertama tuan-tuan puan, paling basic ini, cara merawat yang paling basic lah. Selain daripada kita jumpa perawat, kita boleh buat sendiri, iaitu kita bacakan ayat-ayat pendinding. Okey, ayat pendinding, sama ada ayat ruqyah ke ataupun apa-apa saja. Boleh maksurat, boleh manzil, boleh. Tuan-tuan perempuan nak baca surah Al-Baqarah tiap-tiap hari pun boleh. Nak baca ayat apa sebagai pelindung pun boleh, tak ada masalah. Yang penting iktikad kita Allah Ta'ala saja yang menyembuhkan. Dan dengan barakah amalan-amalan itu, insya-Allah Allah Ta'ala akan mendatangkan ma'unah ataupun pertolongan, insya-Allah. Jadi ayat yang biasa kita gunakan ataupun ayat yang basic kita boleh gunakan, yang pertama Al-Fatihah, kursi dan Fakul. Itu pun dah cukup kalau kita betul-betul buat, yakin, kita minta pada Allah. InsyaAllah kalau diizinkan, itu pun sudah cukup. Kita baca selawat, paling bagus kita bacalah selawat Al-Fatih pun boleh, selawat tip pun boleh, selawat Anwar pun boleh. Apa-apa selawat, tak apa. Cuma biasa kalau rawat ni kita pakai selawat tip dengan selawat Al-Fatih. Lepas tu kita tiup pada air. Kita ambil air. Ini contoh, saya ambil contoh. Kita baca ayat pendinding, kita baca selawat, kemudian kita tiup pada air. Tarik nafas sikit, lepas tu kita hembuskan. Lepas tu kita ambil air tu. Kalau baby, kita sapukan dekat kepala, dekat wajah, dekat pelipat dia. Kalau dah besar sikit, kita suruh dia minum dan kita sendiri sapu kepala, ubun-ubun dia, dekat wajah dia, dekat pelipat dia. Dan jadikan amalan tuan-tuan puan, selama 3 hari berturut-turut, mandikan dia sebelum maghrib dengan daun bidara. Cari daun bidara sebanyak 7 helai, rebus dan mandikan. Mandikan tu janganlah mandi air rebusan panas-panas tu, tidak, tunggu sampai sejuk, mandikan sebelum maghrib. Okey. Kalau tak ada daun bidara, macam mana Ustaz? Kita boleh pakai gel mandian bidara yang ada dekat pasaran. Cuma saya nak kongsi tuan-tuan puan, di mana kita sendiri di Akademi Terapi Sakinah dan juga Sidraka, kita ada keluarkan bidara shower gel sendiri. Yang ini tuan-tuan puan, saya kongsi, ini rupa dia. Jadi harga dia RM45. Dia tak ada paraben, dia tak ada SLES, dan bagus kita gunakan untuk dibuat rawatan, khususnya bagi diri kita, isteri kita, anak-anak kita, suami kita. Satu keluarga boleh guna. Ini adalah kita panggil natural product, tak ada paraben, tak ada SLES, tak ada bahan-bahan kimia yang berbahaya. Jadi dia bagus untuk kulit, bagus untuk kita punya emosi, bagus juga untuk kita buat rawatan, ikhtiar bagi masalah yang kita bincangkan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan, kalau seandainya video ini ada manfaat, saya mohon tuan-tuan puan tolong komen, tag dan share. Boleh tag pasangan, suami atau isteri, ibu ataupun ayah, dan juga tag sahabat-sahabat kita ataupun adik-beradik lain, supaya video ini boleh menjadi asbab mendapat ilmu dan juga asbab mendapat penyembuhan. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.